Okay, Assalamualaikum and hello. Berjumpa lagi untuk video yang kedua. So kita buka Autodesk, AutoCAD. So bila kita dah berada dalam interface yang macam ni, kita boleh buka kat sini lah untuk new drawing. So biasanya dia akan jadi drawing 1 lah untuk permulaan. Sebab tadi saya dah buka a few times, so dia jadi drawing 4 walaupun saya tak save. Tapi kita boleh save lah later. So hari ni saya akan terangkan sedikit 10 perkara penting untuk interface AutoCAD. Sebelum kita belajar macam mana kita nak draw, nak menggunakan semua tools-tools yang ada, so hari ini kita perlu tahu tentang 10 perkara penting yang akan membantu dalam penggunaan semasa kita mereka bentuk sesuatu objek. Okey, yang pertama sekali yang kita tengok sekarang ini, area yang hitam ini kan, dan saya gerakkan saya punya mouse ni, ini dipanggil sebagai drawing area ataupun main drawing screen. So screen ni semua ni lah yang you all nampak ni. So yang hitam yang di bawah ni, start daripada line ini dah ke bawah, ini adalah kita punya drawing area. Kita boleh drag ataupun drop design yang kita dah buat tu nanti. So untuk ini saya dah offkan grid line. Biasanya untuk the first time kita akan guna yang macam ni lah, drawing area. Okay, itu perkara yang pertama adalah drawing area. Yang kedua adalah kita tengok tepi ni sekali ni. Yang ni dipanggil sebagai viewport controls. Okay, kalau viewport controls ni yang function yang ada dalam AutoCAD ni, dia memudahkan you bawa you punya cursor ni lama-lama kat tempat yang you wonder, tak tahu apa itu, dia akan bagi tahu. For example, untuk ini viewport controls, they provides access to multiple viewport configurations, several viewport tools, and the display options of the current viewport in a layout. So dia adalah tempat you nak control pandangan lah yang ada di dalam drawing area ini. So kita try klik kat sini. Okay, klik kat sini, you tekan left lah kan, macam klik biasa tu. Kita tengok kepada viewport configuration list. Kalau you all perasan yang kita ada sekarang ini, dia adalah single. Ini adalah single lah, ada satu sahaja port yang you boleh tengok ataupun you boleh control. Okay, let's say lah saya go through kepada 2. So dia akan terbahagi kepada 2 bahagian, kiri dan kanan. So sama sahaja. Kalau ini yang aktif sekarang yang warna biru ni lah kan. So saya nak aktifkan yang belah sini, just klik kat sini. So mana-mana dia okey. So let's say saya nak tekan kat sini pula kan. Untuk viewport configuration, kita tengok dia ada single, ada tu vertically. Tadi dia bahagi vertically lah. Horizontal pun dia boleh bahagi secara horizontal. So kalau you nak tahu, actually dia boleh scroll lah. You nak besar sikit yang atas ataupun nak kecil sikit yang bawah, yang atas pun boleh, tak ada masalah. Okay, so sekarang saya nak aktifkan yang bahagian bawah. So saya nak tukar lah mana-mana, and then kita tengok 1 ada, single ada, 2 ada, 3 ada, and the maximum adalah 4. So let's say lah saya nak dia berada dalam 4 equal, kita bahagi kepada 4 secara equal. Ini apa function viewport control ni penting bila mana you dah buatkan satu design kan, design 3D lah especially, and then you nak tengok pandangan atas, pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. So dalam reka bentuk kita dipahamkan biasa untuk 3D lah kan, kita akan tengok 3 pandangan, iaitu pandangan atas ataupun top view, pandangan sisi side view, dan juga pandangan hadapan front view. So kat sini so dia adalah beberapa unjuran kan, dalam lukisan ada 2 jenis unjuran, unjuran pertama dan unjuran ketiga. So let's say kalau produk ataupun design dekat sini, so di sini mestilah bahagian pandangan atas, macam tu lah. So inilah function dia. So you boleh tekan mana-mana untuk aktifkan. Okay, let's say lah saya nak belah kanan ini, saya nak aktifkan dia dan saya nak tengok dia dalam pelbagai bentuk. So saya on kan
dia punya view control ini. So saya boleh rotatekan dia. Okay, saya try rotatekan. Saya rotatekan sekejap. Okay, so saya boleh rotatekan dia. Okay, ada kat bawah ni orbit. So saya free orbit lah. Saya boleh tengok beberapa pandangan. Cuma yang ini kita buat daripada dua kita guna yang 2D lah. Kalau saya dah rotatekan dia, you nampak kan, dia ada 3 axis, X, Y dan Z. Jangan risau, dia boleh pergi balik kepada home. So dia akan kembali seperti yang dunia nyata lah. Dan sebagai top dia kembali kepada dunia nyata. Okey, cukup untuk yang nombor 2, iaitu viewport control. Okey, setting itu kita kembalilah balik kepada yang asal supaya dah ada 3 dan 4 ni kan. So you macam mana nak pergi kepada yang asal, you tekan balik kepada viewport configuration list and then pergi kepada single. Dia akan jadi baliklah single yang macam ni. Alright, so saya baiki sedikit. Jadi pandangan asal kan. Sekejap. Okay, so settle yang ini, saya bawa dia ke bawah ni lah. Yang nombor 3, kita tengok daripada sini kita naik ke atas. Ini dipanggil A. A ke? Ini AutoCAD ke? Ini nama dia adalah application button. Inilah the main application ada dekat sini. So kalau kita scroll down, yang anak panah ke bawah ni kan, arrow ke bawah ni, kat sini dia ada new. You nak start new drawing, you nak new sheet set, nak open, dia ada open drawing, DWG, ada DGN, and then you nak save. Macam biasalah kita dah buat apa-apa macam Word pun kita perlu save. And then save as, you save as lah. Save as ni dia ada banyak cara. You boleh lah tengok kepada drawing, and then drawing tu AutoCAD guna web ataupun mobile pun boleh. And then drawing template DWT yang kita tengok yang pada video pertama tu, dia ada pasal template kan. Itu kita akan go further lah untuk the next video. Alright, so dia ada banyak format. Yang paling famous yang biasa kita guna dalam AutoCAD lah DWG dan juga DWT. DWS, DSF file ni untuk kita nak convert kepada sesuatu yang kita perlukan lah. Alright, so import pun kita boleh importkan daripada PDF, objek and especially gambar ke apa, kita boleh importkan masuk, jadikan dia dalam bentuk 2D ataupun 3D. Export pun sama, of course lah, bila boleh import kita boleh exportkan dia keluar. Publish, you nak send terus, nak share dengan sesiapa. Okay, nak send to 3D print pun boleh. Okay, ini menarik lah. So kita perlu kalau okay, yang ini. So kalau ada masa kita akan go through kepada 3D print service. Alright, so untuk print macam biasa kita boleh plotkan dia, nak tengok view dia dan sebagainya. Sama juga kalau 3D print, you kena berada dan save dalam bentuk STL file dan sebagainya, dan juga ada drawing utilities. And then you boleh close lah. Alright, so serta yang ini daripada atas ini kita tengok ke tepi. Yang ini kan kita boleh customizekan dia sebenarnya lah. Ni dipanggil sebagai Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar. So ini dia punya point dia. Let's say kan saya nak off kan, apa yang you nampak kat sini saya dah on kan kat sini. Let's say lah saya nak off kan workspace ni sebab dia panjang sangat kan, drafting and annotation. So bila saya tekan, tara, dia dah hilang. That's mean kita boleh controlkan dia apa yang kita nak lah. Kebiasaannya macam kita nak buat new drawing, nak open file kan, so dia agak leceh untuk kita nak buka kat sini, nak buka dan sebagainya. So saya pilih few things yang penting, dipanggil sebagai quick customize quick access toolbar. So saya buatlah open, nak save, katakan save sahaja. Let's say lah saya off kan save ni, so dia hilang lah. So kalau nak save, you kena tekan kat sini, cari save dan sebagainya. So it takes time. So inilah antara quick access dia. Alright, settle yang nombor 3. Nombor 4 sorry. Kita pergi kepada nombor 5. Mana nombor 5? Title bar. Kita pada sini tengok ini. Oh sini title bar.
title bar ni you nampak sini drawing 4 kan. Inilah actually you boleh save lah ikut dokumen nama dokumen yang you perlukan. Ini dipanggil sebagai title bar. Alright. Daripada sini kita gerak ke bawah pula. Gerak ke bawah. So ini dipanggil sebagai yang nampak ni kan, dia punya home, insert, annotate, ini dipanggil sebagai tab. Tab mana ni ya? Sekarang saya berada dalam tab home. Tab insert ada apa? Kita boleh insert dan sebagainya. Tab annotate ada apa? Ada untuk text, untuk nak letak dimension. Ini dipanggil sebagai tab. Alright. So kita kembali kepada home. Ni di bawah ni, bawah home ni dia ada draw, modify, annotation, layer, block, properties, groups, utilities, clipboard, base. So ini dipanggil sebagai panel. Panel ataupun ribbon. Okey, saya nak buat circle. So saya akan bagi tahu, okey, open ribbon draw ataupun panel ribbon draw. So you tahu, oh dia circle ni berada dalam panel ribbon draw. Okay. Sama juga kalau tengok kepada draw ni, you boleh selain daripada yang ada line, polyline, circle, arc semua ni, rectangle, ellipse, center, ellipse yang ini, and then hatch, you boleh scroll down draw ni. Dia ada banyak lah function-function dia, yang ini pun kita akan terangkan dalam video yang seterusnya. Okay, itu adalah nombor 7. Ada lagi 3. So, kita pergi daripada sini semua ni kan. Kita pergilah ke hujung sini. Ini nombor 8. Yang penting you perlu tahu adalah ni dipanggil sebagai view cube. View cube ni tempat you nak pergerakan lah. You nak ubah dia punya pandangan dia. Let's say, you boleh ubah dia macam ni. Okay. So, you nak tekan dia balik, just tekan tengah ni top. Okey, kalau contoh you nak tengok hujung ni di antara east and south, you boleh tekan je hujung ni, dia akan jadi macam tu lah. So bila you tekan hujung dan hujung tu, dia akan jadi isometric. So bila kita tahu isometric adalah bentuk 3D, dia mesti adalah axis x, y dan z. So let's say saya pergi kepada top balik. Top ni dia adalah 2D lah, hanya ada x dan y axis. Okey, settle untuk view cube ni adalah lebih kepada pemerhatian lah. Kita nak tengok pandangan mana. Ada banyak pandangan kan. Kat sini sebenarnya ada banyak pandangan. Kalau kita tengok dekat sini, model view ni dia ada yang basic untuk 2D ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So SW isometric ni semua ni kita boleh kepada 3D lah. Alright, settle untuk nombor 8. Kita pergi kepada nombor 9, iaitu navigation bar. Inilah untuk kita navigate kan kita punya design tu. Kita dah design sesuatu produk, kita nak navigate kan dia. Ni dipanggil sebagai full navigation wheel. Apa function dia? You boleh baca lah. Dia adalah untuk provide access to be general and specialized navigation. Biasanya diguna dalam untuk 3D users lah. You dah ada tool, you akan select lah yang you nak. Alright, so settle yang itu. Ini yang kedua ni adalah pen. Pen ni moves you nak move the view planner to the screen. Okay, instead of you tekan, okay, saya tekan ini, sudah akan keluar bentuk tangan. So you boleh drag. You boleh drag dia atas, bawah, kiri, kanan. Ini dipanggil sebagai pen. Okay, instead of you tekan kat sini, sebenarnya, okay, saya offkan balik. Alamak. Okay, saya offkan balik. You juga boleh buat itu bila kalau guna mouse kan, kat tengah tu yang scrolling tu, yang tengah tu, you just tekan sahaja, dia akan jadi automatic lah scroll. Inilah dia punya shortcut dia. Okay. And then ke bawah ni dipanggil sebagai zoom. Zoom ni kalau you lukis terlalu kecil ataupun terlalu besar, you boleh zoom in, zoom out. Jangan terkejut pula dalam zoom ni dia ada banyak, 9 tak silap saya, 4, 8, 12. 8, 9, 12. Okay, 12 zoom yang you boleh buat. So it depend lah keperluan yang semasa you buat reka bentuk itu. Okay, settle untuk zoom. Kita pergi kepada orbit.
orbit ni untuk rotate the view lah. Tadi yang saya buat tu dia lebih kurang yang ini. Just tekan ini and then you boleh rotatekan dia. Dia ada kaitan lah dengan cube tadi. Okay, habis yang orbit ni, kita tengok kepada dia ada show motion. So ini pun dia ada cover dalam AutoCAD ni jangan tak tahu pula, dia boleh buat show motion dia. You boleh playing back dia punya sedikit lah untuk nak dapatkan gambaran selepas kita melukis itu untuk model. Okay, settle yang nombor 9 ini adalah navigation bar. Navigation bar penunjuk arah untuk you buat reka bentuk. Yang terakhir sekali, nombor 10, ini dipanggil sebagai application status bar. Bawah ni, application status bar. Inilah yang akan membantu aiding you punya proses melakukan reka bentuk. So kat sini dia adalah a few things, sama yang macam quick access toolbar. Kalau you tak nak, you untick. Kalau you nak, you tickkan dia. Okay, itu saja untuk 10 perkara penting sebelum kita berkenalan dengan lebih detail dengan penggunaan AutoCAD. Okay, see you again untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.